Semua institusi pendidikan di bawah KPM dibuka 20 Januari. Kerajaan garis 5 keutamaan ke arah pemulihan negara pasca COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Utama 7 pagi. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan dibuka pada 20 Januari mengikut takwim yang diumumkan sebelum ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bagi pembukaan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa yang mendaftar dengan KPM untuk sesi 2021, ia tertakluk kepada kalender akademik institusi tersebut. Ini selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Tambah beliau, untuk penuntun institusi pengajian tinggi IPT di Semenanjung, Kementerian Pengajian Tinggi membenarkan pelajar tempatan kembali ke kampus secara berperingkat seawal 1 Mac. Bagi IPT di Sabah dan Sarawak, kemasukan pelajar tertakluk kepada prosedur yang digunapakai oleh kerajaan negeri masing-masing. Beliau memberitahu demikian dalam perutusan khas bersempena Tahun Baharu 2021. Perdana Menteri menerusi perutusan sama turut maklumkan 5 keutamaan kerajaan pada 2021 digariskan dalam satu strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin, keutamaan itu antaranya mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin selain melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Di samping itu, ekonomi prihatin rakyat akan terus diperkukuh bagi memacu pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 menerusi pelaksanaan Belanjawan 2021 dan Rancangan Malaysia ke-12. Memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuklah tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mampan. Keempat, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa diperhebat. Dan kelima, memperkokoh hubungan antara kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang sebarang ancaman. 5 keutamaan itu selari visi jangka panjang kerajaan seperti yang terangkum dalam Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ke arah negara maju seiring pengagihan ekonomi adil dan inklusif. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia. Antara lain, Sri Paduka Baginda berdua menzahirkan harapan tahun 2021 akan lebih baik dan rantaian COVID-19 dapat diputuskan menerusi vaksin yang bakal diterima kelak. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara, Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin maklumkan Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan harapan agar rakyat terus cekal mengharungi pelbagai ujian ekoran pandemik COVID-19. Pada masa sama berdoa supaya musibah yang melanda berlalu pergi. Melangkah ke Tahun Baharu 2021, pastinya agenda utama kerajaan untuk terus membendung penularan pandemik COVID-19 dan merancakkan lagi pembangunan ekonomi negara. Laporannya bersama Kuzairi Zainuddin. Tahun 2020 telah melabuhkan tirainya dan meninggalkan pelbagai kenangan pahit dan manis buat kita semua. Kehadiran virus maut COVID-19 telah mengubah cara dan gaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Usaha membendung penularannya terus diberi penekanan serius memandangkan kes jangkitan yang semakin meningkat setiap hari. Pakar mikrobiologi klinikal Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Mohamed berpandangan amalan mematuhi SOP kesihatan dan norma baharu dalam aktiviti seharian akan terus dibudayakan masyarakat meski menginjak tahun 2021 ini. Semoga usaha ini dapat mengurangkan kadar R0 dan seterusnya mengurangkan bilangan kes COVID-19. Saya juga berharap supaya vaksin COVID-19 akan sampai lebih awal dan kelulusan dari pihak NPRA juga dapat dipercepatkan. Ini penting untuk melindungi frontliners yang telah ramai dijangkiti dan juga golongan rentan.
Dan walau dalam keadaan apa sekalipun, agenda mengukuhkan ekonomi negara perlu turut menjadi keutamaan. Malah, ekonomi Malaysia dijangka akan lebih baik tahun ini. Ini sejajar unjuran institusi keuangan ternama seperti Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Bank Dunia dan kerajaan yang meramal nilai ekonomi negara berpotensi tumbuh melebihi 6 ke 7% berbanding penguncupan pada tahun lalu. Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat situasi itu antaranya didorong iklim ekonomi global yang dijangka lebih baik. Pembelian vaksin oleh beberapa negara maju secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan sektor luaran ekspor dan import. Di samping itu, dasar kerajaan seperti dasar fiskal yang mengembang melalui apa yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 seharusnya dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat Malaysia dan ini dapat merancangkan kegiatan ekonomi. Di samping itu juga, dasar monetary yang akomodatif yang dilaksanakan oleh pihak Bank Negara Malaysia juga mampu untuk memastikan kos pinjaman yang dijangka kekal rendah dan ini akan dapat merancangkan lagi aktiviti pelaburan dan juga penggunaan. Diharapkan dengan kehadiran tahun baharu ini akan terus menghadirkan semangat dan iltizam kepada kita semua untuk terus bangkit mengukuhkan ekonomi dan melawan pandemik COVID-19. Selamat Tahun Baru 2021, kita mesti menang. Kuzairi Zainuddin, Berita Radio RTM. Kementerian Kesihatan berharap masyarakat akan terus memainkan peranan untuk melindungi golongan rentan dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 pada 2021. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Golongan itu katanya termasuk orang kurang upaya OKU, warga emas, orang asli, pesakit yang menjalani dialisis dan kanser serta kumpulan berpenyakit kronik dan berimuniti rendah. KKM dalam pada itu tegas beliau akan memperkasakan komuniti dan melindungi zon hijau sekaligus mempertingkatkan kawalan penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis dan darah tinggi melalui program PEKA B40. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan dan sedang menyiasat dakwaan pemilik akaun Instagram Bukan Bang Jago yang didapati menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, lagu Negaraku dan bendera Malaysia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata melalui akaun itu, suspek memuat naik gambar-gambar yang disunting mengandungi wajah Al-Sultan Abdullah. Selain itu, lagu Negaraku turut diubah suai liriknya manakala gambar jalur gemilang diletakkan simbol komunis seperti yang tular di media sosial. Siasatan sedang dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang D5 JSJ Bukit Aman. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja mengancam ketenteraman serta keselamatan awam. Malaysia mengutuk keras serangan pengganas ke atas lapangan terbang antarabangsa Aden di Yaman pada Rabu lalu. Wisma Putra dalam satu kenyataan menegaskan, Malaysia menolak semua bentuk keganasan yang menjejaskan kestabilan, keamanan dan keselamatan serantau. Malaysia juga percaya usaha positif yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi menerusi Perjanjian Riyadh akan membawa keamanan dan kestabilan di Yaman. Sokongan penuh turut diberikan kepada penyelesaian konflik negara itu secara aman dan boleh dicapai menerusi dialog dan perundingan. Sekurang-kurangnya 26 maut apabila sebuah letupan menggegarkan lapangan terbang Aden sejurus selepas anggota Kerajaan Baharu Yaman mendarat. Insiden disifatkan sebagai satu serangan pengecut oleh kumpulan pemberontak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi kebenaran kecemasan bagi penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech. Vaksin berkenaan adalah yang pertama diberi kebenaran kecemasan oleh WHO sejak pandemik itu mula tercetus setahun lalu. Penolong Ketua Pengarah WHO bagi akses kepada ubat, vaksin dan farmasutikal, Dr. Marigella Simov menyifatkan ia langkah positif bagi memastikan akses global kepada vaksin COVID-19. Keputusan itu membuka jalan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk segera meluluskan import dan pengedarannya. Beralih ke sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal melaksanakan beberapa langkah tambahan bagi memastikan pematuhan SOP pembukaan fasa kelima sektor sukan dan rekreasi. Antaranya penganjur kejohanan atau pertandingan sukan perlu mendapat kebenaran KBS menerusi Pesuruhjaya Sukan sebelum kejohanan diadakan. Selain itu, peserta atau petugas kejohanan kategori sukan berpasukan atau sukan tempur dari kawasan PKPB perlu menjalani ujian swab 3 hari sebelum kejohanan bermula.
Sekian berita yang disunting oleh Eza Yusmawati Yaakob dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP perangi pandemik COVID-19. Selamat menyambut Tahun Baharu 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera.